Hai, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Tan. Berjumpa lagi kita dalam video ini. Video ini adalah berkaitan 3.2 pengurusan kredit dan hutang. Dalam video ini, cikgu akan menerangkan konsep asas kredit dan hutang. Video ini berkaitan dengan standard pembelajaran 3.2.4, menyelesaikan masalah melibatkan penggunaan kad kredit. Kita terus lihat contoh soalan. Contoh 1. Devi ingin membeli satu dompet secara atas talian. Dia melayari internet dan menjumpai dua promosi menarik seperti berikut. Syarikat A di Singapura yang menawarkan harga promosi $50. Untuk tempahan dari luar negara Singapura, caj kiriman $20 dikenakan. Syarikat B di Malaysia menawarkan harga promosi RM180 Malaysia. Penghantaran adalah percuma untuk semua tempahan ke alamat tempatan. Devi bercadang membuat pembayaran dengan kad kredit dan dia maklum bahawa pihak bank akan mengenakan caj tambahan 1% ke atas setiap transaksi daripada luar negara. Andaikan kadar semasa pertukaran mata wang untuk ringgit Malaysia ialah RM1 Malaysia sama dengan $0.35. Sebagai pengguna bijak, tawaran yang manakah Devi harus pilih? Berikan justifikasi anda. Mari kita selesaikan masalah ini. Butil-butil penting untuk menyelesaikan masalah ini ialah harga promosi $50, caj kiriman $20, caj tambahan 1% dan RM1 Malaysia sama dengan $0.35. Kita kira harga perlu dibayar oleh Devi kalau dia beli dengan syarikat A di Singapura. Oleh kerana nilai mata wang kedua-dua negara tidak sama, maka kita perlu tukarkan $Singapore kepada ringgit Malaysia supaya perbandingan dapat dibuat. Kita tukar harga promosi dompet $50 kepada ringgit Malaysia dengan mendarabkan $50 dengan 1 bahagi $0.35. Ini adalah kerana RM1 Malaysia sama dengan $0.35. Terbalikkan, jadi $0.35 sama dengan RM1 Malaysia. Dengan itu, $1 sama dengan 1 dibagi dengan 0.35 akan jadi ringgit Malaysia, iaitu RM2.86 kalau kita bahagikan. Dengan itu, harga dompet itu dalam ringgit Malaysia ialah 142.86. Seterusnya, kira caj kiriman. Caj kiriman juga dalam mata wang Singapura, maka perlu tukar kepada ringgit Malaysia dengan cara yang sama dengan tadi, iaitu $20 darab dengan 1 bahagi $0.35, maka sama dengan ringgit Malaysia 57.14. Kemudian kira caj tambahan oleh bank di mana caj tambahan adalah 1% daripada harga dompet itu, iaitu 1% darab dengan RM142.86 bersamaan dengan RM1.43. Maka jumlah harga perlu dibayar ialah harga dompet 142.86 tambah caj kiriman 57.14 tambah caj tambahan 1.43 berjumlah ringgit Malaysia 201.43. Seterusnya kita lihat
promosi syarikat B yang berada di Malaysia. Harga promosi syarikat B ialah RM180 dan penghantaran percuma. Maka harga perlu dibayar adalah RM180. Dengan membandingkan harga perlu bayar bagi kedua-dua syarikat, iaitu syarikat A sama dengan RM201.43, syarikat B RM180, maka beza antaranya ialah RM21.43. Sebagai seorang pengguna yang bijak, Debbie harus membeli dari syarikat B kerana dapat berjimat sebanyak RM21.43. Seterusnya kita lihat contoh kedua. Kelvin ingin membeli sehelai jaket kulit asli secara atas talian. Dia menjumpai dua promosi semasa melayari internet. Promosi pertama, syarikat X di Australia. Harga promosi Australia $350 dan caj kiriman Australia $70. Promosi kedua, syarikat Y di Malaysia. Harga promosinya ialah RM1,100 Malaysia dan penghantaran percuma di dalam Malaysia. Kelvin bercadang membuat bayaran kad kredit dan dia mengetahui bahawa caj tambahan 2.5% dikenakan ke atas setiap transaksi daripada luar negara. Andaikan kadar semasa pertukaran mata wang untuk ringgit Malaysia adalah RM1 Malaysia sama dengan Australia $0.34. Sebagai pengguna bijak, tawaran yang manakah Kelvin harus pilih? Beri justifikasi anda. Butil-butil penting yang kita perlu ambil perhatian dalam soalan ni ialah harga promosi Australia $350, caj kiriman Australia $70, caj tambahan 2.5% dan kadar pertukaran mata wang RM1 Malaysia sama dengan Australia $0.34. Mari kita selesaikan masalah ini. Kita lihat promosi syarikat X di Australia dulu. Harga yang ditawarkan oleh syarikat X sama dengan Australia $350. Kita perlu tukar mata wang Australia kepada ringgit Malaysia. RM1 Malaysia sama dengan Australia $0.34, iaitu Australia $0.34 sama dengan RM1. Dengan itu, Australia $1 sama dengan ringgit Malaysia 1/0.34. Setelah mengira, kita dapati harganya ialah RM1,029.41. Seterusnya kira caj kiriman. Caj kiriman sama dengan Australia $70 darab 1 bahagi Australia $0.34, iaitu sama dengan ringgit Malaysia 205.88. Caj tambahan oleh bank pula sama dengan RM1,029.41 darabkan dengan 2.5% sama dengan RM25.74. Maka jumlah harga perlu dibayar ialah harga jaket RM1,029.41 tambah caj kiriman 205.88 tambah caj tambahan oleh bank 25.74. Jumlahnya sama dengan RM1,261.03. Lihat pula syarikat Y di Malaysia. Harga promosinya ialah ringgit Malaysia 1,100 dan penghantaran percuma. Maka harga sebenarnya tetap ringgit Malaysia 1,100. Bandingkan harga perlu dibayar bagi kedua-dua syarikat.
Syarikat X ialah RM1261.03, syarikat Y ialah 1100. Maka syarikat Y lebih murah. Dan beza antaranya ialah RM161.03. Maka Kelvin harus membeli dari syarikat Y kerana dapat menjimat RM161.03. Seterusnya lihat contoh 3. Anna membeli satu set cadar sutras secara atas talian pada bulan Mac daripada satu pembekal di seberang laut dengan harga $89.25. Dia membayar dengan menggunakan kad kredit dengan kadar pertukaran $1 sama dengan RM4.08. Pembekal kad kredit mengenakan caj tambahan 1% bagi setiap transaksi di luar negara. A. Hitung amount dalam penyata bulan Mac. B. Anna terlupa untuk membayar bagi bulan Mac. Suatu caj kewangan sebanyak 18% per tahun dikenakan kepada baki tertunggak selama 52 hari. Caj minimum bayaran lewat ialah RM10 atau 1% daripada baki tertunggak. Hitung amount semasa pada penyata bulan April. Mari kita lihat penyelesaiannya. Soalan A. Hitung amount dalam penyata bulan Mac. Harga cadar ialah $89.25. $1 sama dengan ringgit Malaysia 4.08. Untuk menukar $, kepada ringgit Malaysia, kita darabkan ringgit Malaysia 4.08 dengan 89.25, iaitu sama dengan RM364.14. Selepas itu, kira caj tambahan 1% yang dikenakan oleh bank, iaitu 1% darab RM364.14 sama dengan RM3.64. Maka baki dalam penyata bulan Mac sama dengan harga cadar iaitu RM364.14 tambah caj tambahan RM3.64 berjumlah RM367.78. Soalan B. Anna terlupa buat bayaran bagi bulan Mac. Maka baki tertunggaknya ialah RM367.78. Dan satu faedah dikenakan. Faedah yang dikenakan ialah baki tertunggak darab dengan caj kewangan, iaitu RM367.78 darab dengan 18% darab dengan 52/365 hari. Bersamaan dengan RM9.43. Selepas itu, kira caj bayar lewat. Caj bayar lewat minimum ialah RM10 atau 1% daripada jumlah baki belum jelas. Dengan itu, caj bayar lewat sama dengan 1% darab dengan RM367.78 tambah dengan RM9.43. Jawapannya sama dengan RM3.77. Nilai ini kurang daripada caj bayar lewat minimum iaitu RM10. Dengan itu, baki dalam penyata bulan April ialah RM3.77
367.78 tambah RM9.43 dan RM10. Kerana charge bayar lewat minimum ialah RM10. Baki dalam penyata bulan April ialah RM387.21. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jika kandungan video ini bermanfaat, sila like, subscribe dan komen sebagai tanda sokongan anda kepada saya.